Okey, sambung lagi dengan pelilinan. Pelilinan. Okey, pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayuran seperti apple, oren, lemon dan tomato dengan lilin cair. Untuk apa? Untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaannya. Jadi kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah lah. Jadi dapat kekalkan kesegaran buah itu. Maksudnya dengan cara dia lilinkan, ataupun bila kita lilinkan buah tu, bila kita salutkan dengan lilin, maka buah tu nanti tak boleh, udara tak boleh masuk, air pun tak boleh masuk. Sebab kalau contoh kan awak letak, awak pegang lilin contohnya kan, awak lilinkan, awak ambil lilin, awak letak kat kertas, lepas tu tuang air, nanti kan air tu akan terapung kat atas lilin. Jadi air tu tak dapat nak masuk dalam lilin. Jadi begitulah juga dengan kaedah pelilinan. Contohnya macam kalau orang pergi kahwin kan, orang pergi apa tu, kenduri kahwin tu, apa nama datang tu, hantaran buah-buah tu biasanya dia akan lilinkan dululah. Jadi bila nak makan tu kita kena basuh dulu lilin tu. Dililinkan supaya nampak kemas dan juga dapat elak daripada pertumbuhan mikroorganisma. Okey, seterusnya saya pergi dulu dekat penyalaian dulu. Penyalaian merupakan kaedah pengeringan makanan dengan cara mengasapkannya. Kita asapkannya untuk satu tempoh masa yang agak lama. Kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Jadi bila kena asap ni dia pun panas juga kadang kan. Bila panas tu macam contoh daging salai. Jadi bila panas-panas ni mikroorganisma nak tumbuh pun dia mikroorganisma kalau kena api kan dia macam kena panas kan dia tak boleh nak tumbuh, dia mati Okey, satu lagi adalah pempasturan. Okey, pempasturan ni susu diperah daripada lembu. Kita sambung sebelahnya. Susu daripada lembu tu kemudian dia masukkan, dipanaskan. Susu dah dekat laluan tu kan, dipanaskan dekat pipe paster. Kemudian dah panas-panaskan, kemudian terus disejukkan dengan segera. Dah panas tu mendidih, dia terus sejukkan. Kemudian terus packing. Jadi pempasturan ni ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Apa beza dia dengan pembotolan tadi? Pengetinan dan pembotolan. Kalau pengetinan dan pembotolan tadi dia dah masukkan dalam tu semua, dalam tin terus, dia masukkan dalam tin siap-siap. Kemudian dipanaskan, kemudian dia sejukkan balik. Kalau pempasturan ni dia panaskan pada suhu tertentu, kemudian barulah disejukkan cepat-cepat, lepas tu dimasukkan dalam botol. Okey, dia masukkan dalam satu saluran lah. Biasanya macam susu lah tu dimasukkan dalam botol lah. Itu beza sikit antara pempasturan dengan pembotolan atau pengetinan ni. Okey. Okey, ini contoh kat bawah ni ada contoh gambar salai lagi lah. Contoh gambar salai. Kat sini ikan salai, pisang salai. Saya pun suka makan benda salai ni sedap kalau kat Negeri Sembilan tu ada apa? Ikan keli salai dan sebagainya. Itik salai saya pernah makan dekat Teluk Kemang. Okey, info klik. Apa nama pempasturan ni? Louis Pasteur ataupun Louis Pasteur nama dia merupakan ahli sains yang berjaya membuktikan bahawa kaedah pemanasan dengan diikuti dengan kaedah penyejukan segera. Tadi tu kan, panas tu sejukkan segera dapat membunuh kebanyakan bakteria. Kaedah ini dinamakan pempasturan, diambil sebenarnya nama beliau. Jadi kalau macam pembotolan tadi dipanaskan, lepas tu disimbah air luarnya. Kalau ini dipanaskan, dia terus sejukkan. Masukkan segera. Tu beza dia. Jadi tugasan dekat sini bagi dengan menggunakan kreativiti dan inovasi kamu, hasilkan bahan makanan baharu yang diawet menggunakan satu kaedah pengawetan yang telah kamu pelajari. Biasanya cikgu awak akan suruh buat jeruk ataupun sebagainya lah, pengeringan ke. Okey, jadi sampai muka surat 141. Saya rasa sampai sini saja dulu perbincangan kita untuk hari ini. Okey, kita akan sambung lagi dengan video akan datang dengan berkenaan dengan projek usahawan nanas. Kita akan bincangkan dan juga kita akan tengok kepentingan teknologi pengawetan makanan. Sekejap saya tengok kita nak sambung ke tidak 142 ni. Adakah kita perlu terangkan terus ataupun kita tak perlu? Kita rasanya kita sambung lah. Saya buat yang terakhir untuk sambung lah. Untuk projek usahawan nanas, sebelum pada video akan datang kita terus masuk kepada kepentingan teknologi pengawetan makanan. Okey, jadi projek usahawan nanas ni dia jom uji jadi awak boleh buatlah dekat rumah. Tujuan dia menghasilkan jam buah nanas menggunakan kaedah pengawetan. Kaedah ni seronok juga kalau kat sekolah, kalau masa tu banyak lagi, mungkin cikgu awak boleh buat pertandingan menghasilkan jam nanas, lepas tu kita jual. Usahawan kan. Jadi dia ada konsep usahawan kat situ dan juga ada konsep inilah sign lah. Jadi dengan belajar tentang pengawetan kita dapat buat duit contohnya kan. Jadi tujuannya menghasilkan jam buah nanas menggunakan kaedah pengawetan. Alat dan bahan dia pengisar, dapur gas, papan pemotong, pisau, sebiji nanas, 250 gram gula, periuk, sudip dan 2 cawan air. Langkah-langkahnya, kupas nanas dan bersihkan. Kemudian potong kecil-kecil. Macam itulah dalam gambar tu. Kemudian kisar nanas tadi sehingga hancur. Kemudian masakkan isi nanas tadi dengan gula dan di dalam periuk dengan api yang perlahan. Api tu slow je. Masakkan dengan gula kan.
betul kita kacau jam nanas, kemudian kita tutup api. Apabila jam kelihatan betul-betul pekat, bila dah pekat betul, baru kita tutup api. Kemudian sejukkan jam dan masukkan dalam bekas. Senang je. Kemudian labelkan bekas jam nanas kamu. Maka siaplah awak punya jam nanas. Jadi soalan dekat sini ditanya, apakah kaedah pengawetan yang digunakan untuk menghasilkan jam nanas? Dia kata buat apa tadi? Dia masukkan dalam, dia panaskan. Dia ada kaedah apa? Ni kan, kaedah pendidihan, lepas tu dia ada kaedah pembotolan kan. Okey. Nyatakan kaedah lain sesuai untuk mengawet nanas. Senang, sama ada satu lagi selain daripada membuat jam nanas ni, kita boleh masukkan nanas dalam peti ais kan, biar nanas tu tahan lama lah kan. Jadi pendinginan lah boleh juga. Okey. Apakah faktor keperluan pertumbuhan mikroorganisma yang disingkirkan dalam kaedah pengawetan ni? Kalau kita tengok tadi, dia masuk dipanaskan kan. Dipanaskan, bila dipanaskan maksudnya pendidihan lah. Okay. Kemudian dimasukkan dalam botol, jadi ada juga pengetinan dan pembotolan. Jadi apakah faktor keperluan pertumbuhan mikroorganisma yang kita kacau ni adalah suhu. Suhu. Masa dia bakar tu suhu, masa dia masuk dalam botol tu udara. Udara tak ada kan bila masukkan dalam botol kan. Jadi dua-dua tu kita kacau dia. Oh ya, satu lagi. Dia masukkan gula. Masa dia masukkan gula tu, dia mengacau dia punya pH juga. Dia punya kepekatan juga. Jadi sebenarnya kepekatan terganggu, suhu dia terganggu dan juga udara tak dapat. Okey. Dan dia kata tutup api apabila jam kelihatan betul-betul pekat. Bila betul-betul pekat ni maksudnya sampai air pun macam dah tak ada tau. Jadi sebenarnya banyak lah. Sebab tu buat jam nanas ni je banyak macam-macam aktiviti yang kita boleh kaitkan dengan pengawetan makanan. Okey. Jadi faktor dia udara yang dikacau, kemudian kepekatan dan juga suhu lah yang kita nampak kat sini. Jadi kebat, huraikan kelebihan kaedah pengawetan ini dari segi faktor pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya kaedah ni kelebihan dia adalah boleh menyebabkan boleh disimpan dengan sangat lama. Boleh disimpan dengan sangat lama, tahan lama lah. Okey. Dan tugasan kat situ, lakukan aktiviti pengawetan buah-buahan menggunakan kaedah penjerukan pula. Penjerukan ni macam saya cakap lah. Kat sekolah kan biasa buat kan. Senang je masukkan garam gula kan dalam rutan dia. Infoklik kat sini, kaedah pengawetan makanan mudah dan boleh dilakukan di rumah. Jadi awak boleh buat kat rumah lepas awak tengok video saya ni. Oleh itu, ramai peniaga kecil menghasilkan makanan yang diawet dan menjualnya sendiri menggunakan media sosial. Contohnya macam buat jam lah. Kalau zaman sekarang, popular benda-benda frozen, curry puff frozen, kuih donat frozen, semua frozen, roti canai frozen kan. Itu semua menggunakan pengawetan makanan pembekuan. Okey. Jadi ini merangkumi 8.1.5 pada muka surat 142. Okey, dah habis. Jadi hari ini sampai sini saja perbincangan kita untuk video kali ini. Jangan lupa untuk nantikan video terbaru daripada saya. Okey. Teruskan subscribe dan tekan butang loceng. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.